Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sedikit berkenaan dengan perkongsian hadis-hadis Nabi SAW. Kita mulakan dengan hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang juga merupakan hadis yang pertama yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Hadisnya ialah daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Terjemahan hadis ini, setiap amalan bergantung pada niat. Setiap orang hanya memperoleh sesuatu yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, iaitu diterima dan diberi ganjaran. Manakala sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehnya, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, dikahwininya, maka hijrahnya akan mendapat sesuatu yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan kitab yang paling sahih. Okey. Pengajaran ringkas yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah, pertama sekali, setiap amalan bergantung pada niat. Setiap amalan kita, amalan yang baik kan, yang kita ambil daripada Al-Quran, kita ambil daripada hadis Nabi SAW, apa-apa sahaja amalan yang baik adalah bergantung pada niat kita. Bergantung pada niat kita. Artinya kita kena betulkan niat kita dahulu, barulah kita melaksanakan amalan tersebut. Baik. Huraiannya, sesiapa yang melakukan amalan kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat ganjaran pahala. Okey. Sebab itu yang penting ialah bila kita tahu setiap amalan itu bergantung pada niat, kita kena hadirkan niat tersebut dalam amalan yang kita lakukan. So, amalan itu pula ambil dari siapa? Amalan itu ambil daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena berikan perhatian juga. Amalan bukan amalan yang kita reka cipta, tetapi amalan yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Okey. Terakhir sekali, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah amalan yang baik tetapi tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Kan? Kadang-kadang nampak amalan tu baik. Contoh yang dinyatakan dalam hadis ini contoh yang besar, iaitu hijrah. Nak hijrah, kan? Nak meninggalkan negara kita ke negara lain, negeri kita ke negeri lain, kan? Untuk nak mengamalkan Islam, itu hijrah kan asal maksudnya, adalah benda yang cukup susah. Okey. Ini walaupun begitu, hadis ini menekankan orang yang dapat berhijrah, yang dapat bersusah payah berhijrah, tapi dia buat bukan kerana Allah, amalan dia sia-sia. Walaupun zahirnya nampak macam dia ni berhijrah kerana Allah, tak, sebenarnya bukan kerana Allah. Okey. So ini hadis ni merupakan satu hadis yang penting untuk kita jadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Disebabkan itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala letakkan hadis ni sebagai hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama, supaya amalan-amalan yang kita buat, kita pastikan niatnya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nak mendapat apa-apa ganjaran dunia, bukan kerana perkahwinan dan sebagainya. Itu jadikan yang kedua, yang ketiga. Okey, macam mana kita nak jadikan yang kedua, yang ketiga? Kita kena set up, kita kena letakkan dalam minda kita. Utama Allah. Yang kedua barulah yang ini, yang ini, yang ini. Itu tak apa lagi. Tapi yang pertama tu, yang pentingnya aku dapat kahwin dengan dia, yang pentingnya aku dapat habuan dunia, kan? Lepas tu barulah nak betulkan, tak boleh begitu.
Niat kita kena jaga hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan itu kita akan mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara rumusannya, hadis ini jelas menunjukkan kepentingan niat dalam amalan. Okey. Dan mungkin terakhir di sini berkenaan dengan niat ini, niat boleh membezakan antara satu-satu amalan. Kan? Macam contohnya kita yang tadi itu dari sudut keikhlasan. Yang kedua adalah dari sudut pembezaan. Kita solat 2 rakaat, kan? Subuh, kan? Lepas tu kita nak solat, kita solat rakaat subuh, tiba-tiba imam datang. Kita nak solat lagi sekali, kan? Boleh tak kita niat, tadi dah niat subuh dah 2, kita niat pula, kita tukar niat, boleh tak? Dia kalau dah niat yang tadi subuh lah dia. Yang dengan imam tu akan jadi sunat. Okay? So kita tak boleh kiranya macam menukar niat yang selepas benda tu dah selesai. Kita kena niat semasa benda tu diamalkan ataupun di permulaannya. Okay? Begitu juga dengan zakat, kan kita dah bagi duit, kemudian bila cek balik, kena bayar lah dalam zakat 10,000. Tadi baru je bagi sedekah 10,000. Tukar niat kita. Itu adalah sedekah, tak boleh ditukar lagi dah. Kena keluarkan lagi yang 10,000 untuk zakat. Okay? Jadi buat perkiraan dahulu, lepas tu barulah kita amalkan. Okay, saya rasa itu sahaja. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.